Okey, Assalamualaikum. Selamat petang pada semua yang sedang menonton live kami di Facebook dan juga di Instagram. Okey, seperti biasa pada permulaan live kita, saya akan terangkanlah sedikit mengenai Busta. Okey, saya Cik Nurul daripada tim Busta. Dan saya Cik Aisyah daripada Busta juga. Okey, pada anda yang ingin tahu apakah Busta HQ ini menawarkan pada anda. Okey, Busta HQ menawarkan pada anda sebuah minuman bulletproof harian anda yang dibuat secara eksklusif bersama MCT Premium kami yang sangat berkualiti tinggi. Okey, visi Busta adalah menjadi pengeluar minuman bulletproof terbesar di Malaysia serta membantu seramai 1,000 usahawan Busta mencapai 1 juta pertama pada tahun 2023. Okey, misi Busta adalah menjadikan Busta sebagai minuman berkhasiat yang dapat dinikmati oleh seisi keluarga dipersadunya tanpa rasa bersalah, selaras dengan tagline kami iaitu Eat Fat, Burn Fat. Okey, hari ini seperti yang kami tulis di tajuk Facebook dan juga Instagram kami mengenai kanser. Okey, mesti anda macam kata tertanya-tanya kan, betul ke kita orang cakap tu yang kita semua ni ada kanser? Macam mana? Orang kata macam mana boleh cakap macam tu pula, sedangkan kalau macam kita buat check up ke apa ke, kata okey je kan. Okey, sebenarnya hari ni kami akan kupas tajuk kanser pada anda semua yang sedang menonton live kami. Okey, mungkin anda akan tertanya kan, apa kaitan kanser dengan diri kita kan? Okey, seperti yang kami pernah sebut sebelum ni lah, yang kita semua ni sememangnya ada sel kanser dalam diri kita. Cuma dia aktif ataupun tak aktif saja. Itulah orang kata orang kata memang setiap daripada kita ni semua ada sel kanser tu sendiri. Okey, sebelum saya masuk pada topik kanser, saya ingin terangkanlah sedikit mengenai jin. Jin tu yang mana jin tu ada dalam diri kita lah. Okey, saya akan explain apakah tugas jin tu ada dalam diri kita. Okey, yang pertama, jin tu dia membuat sel. Mana-mana sel dalam badan kita ni, dia tugas jin ni dia adalah yang membuat sel. Okey, yang kedua, dia akan memperbanyakkan lagi sel dalam tubuh badan kita. Okey, tadi dia buat sel, lepas tu dia banyakkan lagi pula sel dalam badan kita tu. Okey, yang ketiga, jin ni juga salah satu dia membantu untuk merepair sel yang rosak. Okey, contoh dalam badan kita kan ada sel-sel yang macam dia rosak, so nanti jin ni automatik dia akan merepair balik sel yang rosak tu. Okey, yang keempat, tugas jin dalam badan kita ni buat apa? Iaitu dia akan tahu bila satu sel dalam badan kita ni akan mati. Okey, itulah antara jin yang tugas jin dalam badan kita. Dia bukan jin yang jin makhluk halus tu. Dia dalam bahasa Melayu dia genetik lah. Jin lah, saya sebut pendek je jin kan. Sekarang macam tiba-tiba jin pula, kenapa pula ni kan. Okey, macam mana, apa kaitan kanser dengan jin yang saya sebutkan tadi? Okey, dia macam ni. Kan saya cakap tadi kita semua ada kanser, dia sama ada aktif ataupun tak aktif kan. Okey, jadi punca berlakunya kanser dalam diri kita terjadi apabila jin dalam sel kita tu diganggu dan tidak berfungsi dengan sepenuhnya. Itulah orang kata bila jin tu macam sepatutnya dia tahu dia akan mati, tapi dia macam ada orang kata gangguan lah pada jin tu. Jadi membuatkan tubuh kita, sel kanser kita tu aktif. Tu yang bila kita tiba-tiba je macam kita pergi klinik ke hospital ke, kita dapati kita ni ada kanser pula. Itulah orang kata punca kanser tu berlaku. Okey, tadi tu sebenarnya jenis-jenis genetik, betul. Okey, sebenarnya dia ada peringkat-peringkat dia ada fasa-fasa dia, betul. So sebenarnya bila fasa kedua tu, tadi Cik Nurul ada sebut, dia kata dia sel
dia akan banyakkan lagi sel. Tapi bila dia dah detect ada sel bermasalah, dia akan berhenti tau dekat situ. So dia tak akan membiakkan lagi, dia tak akan memperbanyakkan lagi sel bila dia detect ada problem dekat situ. Tapi bila ada gangguan dekat situ, sel tu sebenarnya dah rosak betul. Dia punya kerja dah terganggu. So dia banyakkan lagi, sebenarnya sel tu dah rosak. Okey. Tapi kita kena tahu yang kanser ni sebenarnya dia ada grade, betul lah. Selalu orang cakap grade 1, grade 2, betul lah. Okey, dalam bahasa mudahnya lah. Okey, grade yang pertama, kanser tidak ganas. Maksudnya dia ada berlaku perubahan sikit je lah. Maksudnya dia tak ganas lagi lah. Dia tak akan membiak lagi, dia tak akan merebak lagi, dia akan berubah sikit sajalah. So selalu daripada yang grade pertama ni lah yang susah nak detect, betul. Okey, yang kedua, dia tidak berubah tetapi lebih ganas daripada grade A. Maksudnya dia punya bentuk dia tu tak berubah, tapi dia punya sifat tu lagi ganas daripada yang pertama tadi. Okey, yang ketiga, dia cepat membiak. Okey, masa ni memang dia dah membiak, dah macam-macam dah terjadi dekat sel tu. Dekat sinilah yang tak dapat dah diselamatkan. Okey, yang satu tadi dia tak ganas, betul. Tak ganas tu dia sebenarnya dah boleh diselamatkan sebenarnya. Tapi bila dia dah masuk stage 2, masuk lagi stage 3, dekat situ dah tak boleh diselamatkan lagi. Okey, lagi satu. Kanser ni terjadi sebab genetik dekat dalam sel tu diganggu dan tidak bekerja dengan sempurna lah. Macam mana dia boleh terganggu? Okey, kita akan ceritakan. Okey, sebenarnya dia ganggu daripada sebab kita punya pemakanan lah. Macam biasalah, kita balik-balik memang akan pergi kepada pemakanan tu. Okey. So pentingnya kami kat sini beritahu pada anda kan. Okey, kita orang kata tak kisahlah, daripada muda sekalipun kita kena jaga pemakanan kita. Apa yang kita ambil tu kita kena ambil tahu, ambil berat. Apa yang kita makan, tak semua makanan walaupun orang kata aku sihat je, aku tak ada sakit apa-apa pun, so aku boleh je makan apa-apa kan. Tidak sama sekali. Boleh kalau macam sebelum ni kami pernah beritahu, boleh kalau kita nak makan sekalipun tapi berpada-padalah, jaga kuantiti. Bukannya kata satu hari daripada pagi sampai ke malam kita makan fast food je memanjang kan. Tidak. Orang kata disebabkan makanan kita tu lah yang akan efek dalaman-dalaman kita ni, kita tak nampak, kita tak tahu kan. Okay. Macam tadi Cik Aisyah dah terangkan grade kanser. Okey, sekarang saya akan masuk pula pada tahap stage kanser, tahap kanser kita. Macam mana dia boleh macam sebelum ni kita pernah dengar kan, orang kata kalau cek-cek dia tiba-tiba ada dah tahap 4 terus kan. Itu dia macam paling bahaya. Okey, stage kanser yang pertama, di mana yang pada yang tahap pertama ni dia tidak merebak. Kiranya contoh kita pernah dengar sebelum ni kanser payudara kan. Okey, kanser payudara macam ada sesetengah tu yang macam kalau baru diagnose tahap 1 kena dia tak membahaya. Jadi kanser tu dia tidak merebak, dia ada kawasan situ saja. Dia statik kat situ saja, dia tak mengganggu pada organ yang lain. Okey, stage kanser yang kedua, dia bila masuk yang kedua ni dia macam dia merebak sedikit ke kawasan yang ada sebelah dia, organ yang sebelah dia lah. Kayaknya pada situ dia mengganggu pula kawasan yang ada di sebelah-sebelah dia, kawasan dia yang sikit-sikit tu. Okey, stage yang ketiga. Okey, stage ketiga ni orang kata dia mula macam aktif, mula makin nak orang kata apa, macam lagi kuat lah. Stage yang ketiga ni kan, di mana dia akan keluar daripada kawasan yang dia duduk. Macam tadi satu dia duduk situ je kan, dia setempat. Yang kedua dia mula merebak sikit-sikit kan. Yang ketiga dia akan mula keluar daripada kawasan dia. Contoh mungkin boleh efek pada kalau macam contoh kanser rahim ke apa ke, dia boleh efek pada macam organ dalaman kat paru-paru ke apa kan. Okey, yang keempat pula, keempat ni orang kata tahap yang paling dia dah mengganggu pada semua lah. Dia akan merebak pada seluruh badan kita. Kiranya stage yang keempat ni orang kata yang paling macam tahap akhir lah, paling bahaya. Sebab kalau contoh dia ada kanser paru-paru kan, kemungkinan dalam dia macam kalau dah merebak tu, kemungkinan yang tempat lain dia boleh efek juga. Itulah
orang kata stage-stage kanser yang ada. So, okay, macam yang tadi Cik Nurul sebut, sebenarnya kita semua ada kanser. Sebenarnya kita semua ada sel kanser dekat dalam badan kita. Cumanya beza je dia aktif atau tak aktif. Jadinya apa yang menyebabkan sel kanser ni boleh sampai jadi aktif? Kita sebenarnya dia sebenarnya salah daripada kita jugalah. Kita punya badan betul lah. So salah kita juga. So macam mana cara nak atasi, cara nak mengelakkan daripada dapat kanser tu? Okey, yang pertama, elakkan ambil benda yang boleh rosakkan DNA kita. Okey, genetik macam tadi kan, genetik tu sebenarnya menentukan kita punya baka tau, DNA kita. So kita sebenarnya badan kita ada enzim tau. Enzim yang berfungsi untuk naturalkan toksik. Yalah, bila kita makan, sebenarnya toksik ni datang daripada macam-macam benda. Salah satunya antara ni daripada pemakanan lah. Pemakanan ni kita makan tu, kalau yang tak seeloknya, contoh macam fast food ke apa, dia merupakan salah satu sumber toksik. Gula lah paling utama kan. Tapi kita ada enzim yang boleh naturalkan semula toksik tu. Tapi bila dah terlalu banyak toksik, enzim tu dah tak boleh nak bekerja dan menyebabkan kita punya DNA tu rosak. Yalah, bila dah toksik berlebihan, macam mana enzim tu nak bekerja untuk naturalkan semula toksik tu? Maksudnya dekat sini toksik tu lagi banyak daripada enzim yang ada untuk naturalkan kita punya toksik tu. So daripada situ macam mana dia nak bekerja untuk naturalkan? Dekat situlah sebenarnya yang punca berlakunya perubahan, menyebabkan kita punya DNA rosak. So kita akan sharekan lah juga antara free radical toksik tu, antaranya daripada sumber pemakanan, kita punya pengambilan gula. Okey, contoh macam salah satunya pun merokok. So antara sumber-sumber daripada toksik lah. So kita yang nak kena jaga. Okey, yang kedua, buang makanan yang sensitif. Contohnya kan, yang mengandungi gluten lah. Okey, kadang ada orang dia sensitif dengan gluten, memang dia tak boleh ambil. Tapi ada orang dia boleh makan gluten, tapi dia tak sensitif, dia tak rasa sensitif pun. Okey, contohlah yang ada gluten, contoh tepung gandum. Kenapa tepung gandum? Okey, perasan tak? Tepung gandum, orang akan cakap yang tepung gandum, kalau yang mana perasan tepung gandum antara yang telah diproses lama lah. Okey, kita tahu kan gandum tu bentuk dia macam mana asalnya. So last dia diproses dah jadi macam tepung yang halus, putih, gebu macam tu. So bayangkan dia punya proses nak sampai jadi tepung yang halus tu macam mana. Berapa banyak bahan kimia yang dicampur, berapa panjang dia punya proses yang diperlukan untuk jadikan tepung bentuk macam tu. Takkan khasiat gandum tu sendiri dah hilang. So dekat situlah yang menyebabkan gluten tu wujud dekat situ. Okey, yang ketiga, kurangkan makanan yang menyebabkan radang. Okey, macam yang selalu saya cakap lah, Cik Nurul pun selalu cakap, gula merupakan sumber toksik. Sumber toksik gula tu paling bertoksik lah. Okey, gula tu kalau contoh gula tu terlalu tinggi dekat dalam darah, dia berisiko untuk dapatkan kanser. Okay, tahu tak kanser tu, sel kanser tu dia dapat makanan daripada mana? Daripada gula. Bila kita ambil terlalu banyak gula, daripada situlah sel tu dia membiak. Yalah, dia dapat makanan. Memang makanan kanser, sel kanser tu daripada gula. So bila kita makan lagi ambil gula, ambil benda manis, tak kisahlah manis ke tak manis ke, tapi daripada gula memang manis lah. So dia akan menyebabkan dia lagi cepat merebak, membiak. Okey, yang keempat,
sihatkan usus kita dan elak dari berlaku leaky gut syndrome. Okey. Kita pun sendiri tahu selalulah air minuman Yakult lah. So selalu air minuman Yakult kan dia ada cakap bakteria baik lah, ada bakteria baik lah. Okey, kita sebenarnya dekat dalam usus kita dan perut kita dah ada bakteria baik. So bakteria baik itulah yang akan melawan dengan bakteria jahat yang masuk dekat dalam usus kita. Lepas tu bila bakteria baik tu detect ada bakteria jahat, dia akan lawan lah. Tapi bila bakteria jahat lagi banyak daripada yang baik, macam mana yang baik tu nak berlawan? Dia nak berlawan semula. So daripada situlah yang menyebabkan kita sakit perut. Sebab bakteria jahat tu lagi banyak daripada yang baik. Dekat situlah yang menyebabkan juga usus kita bengkak. Sebab apa? Dia punya bakteria baik yang dekat dalam perut kita ni dah diatasi dengan bakteria jahat. Okey, yang kelima, elak expose pada toksik. Okey. Toksik tadi macam yang saya cakap lah, salah satunya daripada merokok. Okey. Tahu tak ada kajian yang menunjukkan darah dalam uri perempuan lah. Uri selalunya yang itulah kan, yang ada baby dekat dalam tu, betul. Okey. Tahu tak kajian menunjukkan darah dalam uri tu terdapat hampir 300 bahan toksik. Banyak tak banyak? 300 tau, bukan 30, bukan 3 bahan toksik, tapi 300 bahan toksik. Okey, bahan toksik ni boleh menyebab, ialah kat dalam uri. Uri tu kan tempat baby, betul. So dekat situ bayangkan macam mana bila banyaknya bahan toksik dekat dalam tempat baby. Baby tu dah lah dia nak membesar dekat dalam uri tu kan. So bila dia ada banyak bahan toksik daripada kat situ, macam mana dia nak menyebabkan baby tu dalam keadaan cantik. Sebenarnya bahan toksik itulah yang menyebabkan punca genetik baby tu rosak. Okey, apa yang menyebabkan bahan toksik tu banyak dekat dalam uri? Boleh tanya siapa yang empunya uri tu. So kita sebagai empunya badan, kita kena jagalah pemakanan kita. Bila dah tahu darah dalam uri tu mengandungi lebih banyak bahan toksik, so sepanjang kita bagi wanita-wanita lah, wanita kat luar sana, bakal ibu yang dah jadi ibu, yang nanti nak ayam mengandung lagi nanti lepas ni, cuba untuk jaga pemakanan tu. Yelah, mestilah kita nak yang terbaik betul dekat baby, untuk baby kita kan. Baby kita untuk baby, yelah, untuk baby anak, betul lah. So mestilah kita nak yang terbaik kan. Kita mestilah nak genetik dia cantik, nak dia punya kesihatan baik, keluar dengan baik, dengan cantik semua. Jadinya kita punya inisiatif lah untuk jaga, untuk memastikan bahan toksik dekat dalam uri tu tak terlalu banyak. Jagalah pemakanan sepanjang mengandung. Okey. Panjang lebar dah Cik Aisyah kita kongsikan macam mana kita nak elak kanser tu berlaku. Jadi kalau anda yang sedang menonton ni, orang kata kalau dapat input-input yang kami share tu, boleh kongsikan pada orang ramai kan. Macam mana kita nak elak diri kita ni daripada dapat kanser. Begitu antara banyak dah, dalam 5 ke 6 gitu Cik Aisyah kongsikan. 5 ingat 5. Kalau macam terlepas, bolehlah abang kata menonton semula live kami ni. Okey, macam seperti yang kita tahulah sebelum ni kan, kalau kita ada kanser atau macam ada orang-orang yang kita tahu ada kanser, boleh ke kita rawat kanser tu kan? Okey. Jawapannya, antara salah satu yang termasuk dalam untuk merawat kanser ni ialah yang pertama melalui operation, iaitu dia memotong bahagian-bahagian tertentu yang ada kanser tu. Kiranya kita buang terus kanser tu, dan kemungkinan dia boleh jadi antara merebak, sama ada dia macam jadi semula ataupun tidak. Kalau macam setengah macam sebelum ni yang selalu kita dengar, contohlah kes kanser payudara kan. Kalau macam ada yang
buat operation, kita buang kan, buang sebelah satu. Okey, maknanya kemungkinan untuk dapat kanser tu mungkin ada yang sembuh sepenuhnya, dan mungkin juga ada yang macam akan datang dia macam tiba-tiba diagnose ada lagi kanser tu. Sebab kita tak tahu macam mana kan. Okey, yang kedua, cara untuk merawat kanser adalah melalui racun. Ya, racun ni apa maksudnya? Dalam bahasa mudahnya adalah kemoterapi. Kemoterapi yang selalu kita macam kata ni yang paling familiar lah, yang selalu kita dengar kan. Kita selalu kalau macam contoh ada yang dapat kanser apa semua, kita lakukan kemo. Ni antara salah satu kemo tu merawat kanser. Okey. Yang ketiga pula adalah melalui cara bakar, iaitu apa? Radioterapi. Radioterapi ni antara salah satu juga cara untuk merawat kanser tu daripada dalam badan kita kan. Kalau macam yang kita pernah selalu dengar sebelum ni kan, kalau macam contoh kanser tu berada pada tahap yang awal 1, 2, kemungkinan tu dengan izin Allah boleh diselamatkan lagi. Tapi mungkin boleh jadi juga yang macam ada yang dah kanser 4 tu pun mungkin ada satu keadaan tu dia boleh juga diselamatkan juga, tergantung pada atas orang tu kan. Okey, itu antara cara-cara merawat kanser. Okey. So ada lagi satu. Ada rawatan bakar? Oh dah sebut dah. Oh dah. Okay, sorry. So ada 3 lah, operation, kemoterapi dan juga radioterapi, iaitu bakar. Okey, itulah sekian saja. Okey, saya juga nak kongsikan lah. Macam sebelum pada yang anda yang ada kanser tu kan. Okey, sebelum jika seorang tu nak operation, ada beberapa yang perlu ditekankan lah di sini, iaitu apabila sebelum kita nak operation, pastikan bahan toksik tu tiada dalam badan. Macam Cik Aisyah sebutkan tadi kan, pasal toksik tu kan. Okey, kita kena pastikan lah toksik yang contohnya toksik tu apa? Gula lah paling utama. So pada yang ada kanser tu, kita kena cut sugar, off sugar completely. Sebab sugar tu kan toksik. Jadi punca-punca tu adalah gula yang utama. So kita kenalah cut sugar. Yang kedua adalah kita jangan bagi imuniti kita ni drop. Kita kena ambil antioksidan dengan banyak. Okey, mesti anda terfikir kan, kenapa kami kongsikan kanser dengan apa kaitan kanser dengan Busta? Busta kita kopi tu kan. Okey. Macam sebelum ni kami ada kongsikan di mana kebaikan minyak kelapa. Okey, macam kami sebutkan sebelum ni, kandungan dalam Busta Coffee tu ada minyak kelapa. Okey, minyak kelapa ni merupakan salah satu antioksidan yang terbaik untuk kita ambil, untuk kita konsum dalam kehidupan seharian kita. Jadi persoalannya, orang kanser boleh ke minum Busta Coffee ni? Boleh, tak ada masalah. Penyakit kanser pun boleh orang kata minum Busta Coffee ni, sebab tak ada gula, pasal ada minyak kelapa, ada anti radang. Jadi itulah kelebihan Busta Keto Coffee yang kami nak kongsikan. Itulah kaitannya Busta Keto Coffee dan juga kanser, di mana sebagai salah satu sumber antioksidan yang bagus. Itulah kaitan dia. Ada lagi. Okey. Kalau kita yang mana dah ada kanser, tak kisahlah tahap 1, seeloknya yang mana ada tahap 1 lah lagi, seeloknya kita sedaya upayalah kita cuba cegah kan. Okey, tadi Cik Nurul dah sebut 3 bahan toksik. Pastikan tiada bahan toksik dekat dalam badan. Okey. Okey, yang kedua, jangan drop immunity. Okey, yang ketiga, berhenti pengambilan gula. Maksudnya kita cut sugar totally. Maksudnya jangan ambil gula dah. Okey. Yang keempat, jangan ambil makanan yang diproses lah. Tu sebenarnya selalulah orang paling, yelah kita kan selalulah biasalah orang kalau nak cepat betul mestilah ambil kadang nugget, sausage kan. So dia rasa macam itulah makanan paling cepat nak disediakan, paling cepat nak dihidangkan. Mungkin kalau contoh kita rasa lapar, ambil je dalam peti ais, goreng, dah siap. Jangan, sebab kita tak tahu sepanjang proses tu apa bahan dia. Sebab bahan dalam tu mestilah ada pengawet, ada perasa. Ingat, kita kena berhenti ambil 4P, betul.
perasa, pengawet, pewarna, satu apa? Pemanis. Okey, pemanis gula lah. Okey. Seeloknya kita jangan ambil makanan proses. Apa-apa makanan diproses pun jangan ambil. Kalau contoh teringin nak makan nugget, buatlah buat sendiri. Kita ambil ayam, isi ayam, dada ayam lah paling elok kan, sebab kita tahu dada ayam tu yang tak ada kandungan lemak, dia kira paling baik. So ambil isi lemak tu, kita proses lah, jadikan dia nugget yang sihat. Kita hancurkan, letak garam sikit. Lepas tu sekarang ni orang kata dah banyak kan, nugget homemade, meatball homemade, sausage homemade, banyak dah. Kita boleh orang kata buat sendiri di mana yang lebih sihat. Tapi jangan goreng lah walaupun dah buat sendiri. Seeloknya kita kukus, lepas tu masuklah dekat dalam air fryer ke. Lalu air fryer lah orang. Sekarang ni memang orang kata sama-sama air fryer kan. Okay. Macam Okay, ni yang paling berkesan lah. Bukan paling berkesan lah, paling sihat lah. Kita puasa atau kalau macam tak larat nak puasa, kita buat IF. Kalau macam puasa kan, kita puasa tak makan sepanjang hari, betul lah. Tapi IF ni berbeza, kita buat terbalik pula. Kita berhenti makan waktu malam. Contoh macam kita berhenti makan pukul 6 petang tu, ialah malam selalu memang kita dah tak makan, betul. Memang seeloknya kita jangan makan malam lah. Okay, berhenti makan pukul 6 petang tu, esok pagi pukul 10 pagi tu baru makan semula. So malam tu waktu yang terbaik lah untuk badan kita berhenti proses. Dia bagi masa untuk badan kita bagi apa yang tak sepatutnya. Sel pun dapat di repair. Yalah, kita berpuasa kan, tak ada lagi makanan yang masuk dekat dalam perut kita. So dia dapatlah fokus untuk repair apa-apa yang tak sepatutnya. Cumanya nanti kalau dah berbuka tu, janganlah makan benda yang tak sepatutnya. Makanlah benda yang sihat. Kalau kita nak makan ayam, ambil ayam yang dibakar. Okey. Yang sebab macam saya cakap lah tadi, bila kita tak makan, kita berpuasa, badan kita ada masa untuk berhenti bekerja. Bukan badan lah, sel kita tu ada masa untuk berhenti bekerja, untuk fokus baiki apa yang masalah yang dekat dalam kita. Contoh macam radang lah kan, radang dekat atas salur darah kita tu kan. So bila kita berpuasa, dekat situlah dia ada masa untuk repair. Sebab itulah kami kalau macam apa kata, kami fokuskan pada intermittent fasting dan juga ketogenic diet. Kalau macam semalam kami ada live macam mana apa orang kata nak kurus dengan Bosta, tu kami pun cakap benda yang sama juga, melakukan intermittent fasting dan juga IF. Okay, so itulah antara kenapa kita memang ada kanser lah. Memang kita ada sel kanser, cuma beza dia aktif atau tak aktif. So kita sendirilah, kita mempunyai badan, kita mempunyai badan yang nak guna lama. So kita punya sendirilah, untuk kita punya inisiatif lah untuk cari macam mana untuk mengelakkan kanser tu berlaku. Sebab kita tak tahu. Yelah, kita tengok selalu orang yang dah ada kanser, betul, macam mana struggle-nya dia nak kembali sihat, macam mana struggle sakitnya dia lalui rawatan nak sembuh semula tu. Selalu orang cakap lah, kemoterapi, radioterapi tu kan sakit kan. Contoh macam ada beberapa artis, siapa, Ezlin dia ada cerita kan, dia ada kanser, betul lah. Dia cerita macam mana dia punya sakit dia tu sepanjang lalui proses rawatan kemoterapi tu. So selagi kita tak ada, selagi kita punya sel kanser tak aktif lagi, kita kena usaha untuk jaga. Sebab bila kita dah kena tu memang bukan terlambat, kita boleh lagi dirawat. Tapi daripada situlah kita dah
macam elok-elok kita boleh makan lagi benda yang kita selalu makan, tiba-tiba dah kena jaga, dah kena kurangkan pemakanan. Macam kita boleh makan boleh makan banyak, tapi makanan yang sihat lah kan. Tiba bila dah ada sakit tu, kita tak boleh nak makan banyak. Selalu kalau orang kata orang sakit kan selalu selera makan dia akan drop, betul. Dia dah tak rasa nak makan lah, rasa macam badan letih. So kita selagi nikmat sihat tu masih ada, kita jagalah baik-baik, kita jagalah sebaiknya, sebab kita tak tahu bila lagi kita dapat semula nikmat sihat tu. Jadi kesimpulannya di sini, okey, bukan hanya pesakit kanser saja yang boleh minum Busta ni, tapi kalau macam anda selain yang nak diet, nak kurus, nak jadikan minuman yang harian pun boleh. Macam seisi keluarga, satu keluarga nak minum pun boleh. Sebab dia satu minuman bulletproof yang juga menyihatkan sebab tak ada gula. Kami tekankan sekali lagi, minuman ni minuman yang sihat, yang tak ada gula. Itulah kata antara kebaikan yang anda dapat lah. Sebab kalau macam mungkin ada orang yang kata nak cut sugar tu, mungkin macam ada yang ambil air lemon kan, lemon kosong gitu, ada yang minum teh kosong. Mungkin tak semua boleh telan air tu kan. Jadi Busta salah satu minuman yang membantu anda. Itulah orang kata kelebihan Busta Keto Coffee. So yang mana yang nak gantikan kopi yang lebih sihat, ialah selalu pagi-pagi mudah. Ialah selalu orang kata ambil kopi 3-in-1. Ialah mudah kan, ambil, koyak, masuk kat dalam cawan, letak air, kucak-kucak. So kita dah ada Busta. Busta pun sama. Kita ambil 1 scoop, 2 scoop, letak dalam cawan, letak air sikit, lepas tu minum, dah terus siap nak ialah kita pagi-pagi nak pergi kerja kan, so nak isilah sikit perut. So ambil lah Busta, sebab Busta tu dah memudahkan dah. Dia bukannya kandungan dia pun memang kandungan yang premium, yang memang baiklah untuk kesihatan macam kita. Saya sebut tadi, dalam Busta ni ada minyak kelapa, yang mana khasiat minyak kelapa ni merupakan antioksidan yang terbaik untuk diri kita. Okay. Jadi pada anda yang macam ada persoalan-persoalan lagi tentang Busta, boleh je WhatsApp kami di nombor yang tertera. Kami akan jawab satu-satu, kami akan bantu anda. Macam tanyalah apa-apa lah pasal Busta ni, apa kandungan dia, nak minum macam mana, siapa yang boleh minum. Boleh hubungi kami melalui WhatsApp. So ada boleh tekan link lah. Okay. So itulah antara yang kami share untuk petang ni tentang kanser, betul. So kita masih diberi kesempatan untuk jaga kesihatan, jaga sebaiknya, okey. So semoga apa yang kami kongsi kepada anda petang ni dapat memberi sedikit sebanyak lah manfaat untuk semua. Kalau contoh ada kawan-kawan yang menghidap kanser, siapa-siapa family ke ataupun orang terdekat, cubalah kita nasihatkan dia untuk jaga pemakanan. Gula tu, ingat gula paling penting. Memanglah rasa sakit, rasa macam tak kuat nak buang gula tu, tapi kita untuk kebaikan kita sendiri, kita buanglah. Mungkin ada kenalan rapat atau orang-orang sekeliling anda, keluarga ke, siapa-siapa yang mungkin ada kanser, mungkin anda boleh sarankan minum Busta Keto Coffee. Dia ada minyak kelapa di dalamnya dan juga tiada gula. Okay, itu sajalah daripada kami. Sekian saja untuk so yang mana yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada kami, kita akan minta maaf lah anda yang ada yang tersalah cakap sepanjang live kami. Okay, kita jumpa lagi lah untuk live akan datang. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.